Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد terafa'kan kesyukuran terima kasih kita Ta'ala. Kita sambung kita idaman penuntut setelah kita selesai berkaitan dengan puasa, i'tikaf, kita masuk yang ni dulu. Kita masuk bab udhiyah dulu. Muka surat 90. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum bulan Ramadan. Masuk udhiyah dulu. Muka surat 90, Rumi, Jawi 178. 91 Rumi. Rumi, Jawi 178. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Udhiyah 77 dia punya tu. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Orang haji ke, orang yang tak haji ke, disunatkan baginya udhiyah. Kita panggil korban. Korban pun dalam kitab itu ringkas saja. Dia tak buat secara detail, secara ringkas. Orang buat haji ataupun orang yang tak buat haji, hukumnya sunat. Sunat pula sunat muakkadah, sunat muakkad yang sangat kuat tuntut. Tiada wajib ya, tak wajib pun, melainkan jika dinazarkan. Lepas nazar barulah jadi wajib. Kalau tak nazar tak jadi wajib. Maknanya udhiyah ni yang kita panggil korban-korban ni tak wajib pun, tak buat pun tak apa. Tapi semulia ataupun selebih-lebih sedekah adalah sedekah daging udhiyah tu, daging korban tu. Sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahala, sedekah wajib. Sedekah wajib tu zakat lah. Zakat adalah sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta ataupun zakat ternakan ataupun zakat emas, perak. Zakat adalah yang paling afdal sekali, zakat wajib. Tapi tak boleh masuklah wajib. Yang sunat paling afdal sekali, paling besar pahala, lebih daripada segala-galanya adalah bagi daging tu. Bagi daging paling afdal sekali, pahala paling besar sekali. Jadi kalau kita tanya, manakah sedekah yang paling besar pahala? Sedekah sunat. Sedekah sunat yang paling besar pahala, dia adalah udhiyah, daging udhiyah, daging korban. Kalaulah secara umum hukumnya sunat, tapi kalau dinazarkan jadi wajib. Nazar tu pula terbagi kepada dua. Nazar yang jelas-jelas nazar, aku nazar nak buat korban, nazar jelas-jelas. Ataupun nazar ta'yin dia panggil. Yang ni nak bincang.
kerana kecuali nazar. Bila nazar jadi wajib buat udhiyah tu. Kerana Allah wajib atas aku berkorban. Dia kata kerana Allah wajib atas aku berkorban. Aku berkorban aku berkorban yang wajib. Wajib atas aku berkorban pada tahun ini, pada tahun depan, gitulah. Wajib bagi aku berkorban binatang itu. Kalau ada kat depan, lembu ke kambing ke, yang mana binatang tu dia punya. Maka jadi wajib. Dia panggil nazar secara jelas. Secara jelas. Nazar secara jelas. Atau macam nazar. Macam nazar. Seperti katanya, macam nazar. Hukumnya macam nazar, dia panggil ta'yin. Hukumnya macam nazar, seperti nazar, tapi dia tak sebut nazar. Yang tadi jelas-jelas wajib atas aku, nazar lah. Aku bernazar nak korbannya, nazar. Wajib atas aku, nazar. Yang ini tak, dia tak cakap pun wajib, dia tak cakap pun nazar, tapi hukum macam nazar. Nazar ni hukum dia wajib buat, tak boleh nak tangguh-tangguh. Yang kedua, nazar ni tak boleh makan langsung daging dia. Tu je beza dia. Korban nazar wajib buat, tak boleh cancel. Kalau korban sunat boleh cancel. Dah bayar pun boleh minta duit balik. Minta balik JK, nak pakai duit pula, minta maaf lah. Nak pakai duit, boleh minta balik duit yang telah bagi dekat urus dia. Boleh, sebab korban sunat. Tapi kalau korban wajib, tak boleh, mesti kena buat. Satu. Yang kedua, korban sunat boleh makan. Banyak mana nak makan pun boleh. Daging korban kita tu. Korban wajib atau korban nazar, langsung tak boleh makan. Yang tak boleh makan tu bukan dia je. Dia tak boleh makan, di bawah tanggungan dia pun tak boleh makan. Isteri dia, anak dia, yang dia tanggung, tak boleh makan. Tu je beza je. Yang lain semua sama. Malah pahala nazar lagi besar sebab dia wajib. Cuma tak boleh makan lah. Ya? Pertama, dia secara jelas, aku bernazar untuk berkorban. Aku bernazar binatang itu. Atau bahasa lain, wajib atas aku, nazar tu, wajib atas aku untuk berkorban. Ataupun secara ta'yin, atau secara tak langsung. Macam nazar, seperti katanya, ini binatang ini aku jadikan korban. Ini binatang ini aku jadikan korban. Senang cerita, itulah lembu korban aku, itulah kambing korban aku. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Dengan syarat, binatang tu kita punya. Kalau binatang tu bukan kita punya, tak jadi korban. Macam bernazar nak sedekah, tapi harta yang dia kata nak wakaf lah. Dia bernazar nak wakaf tanah, tapi tanah tu jiran dia punya. Tak jadi. Tak jadi. Jadi lara gitu. Setengah ulama kata bayar kafarah. Bayar kafarah. Sebab mana boleh nazar orang punya, diri sendiri punya. Dia nak nazar, dia kedekut. Dia punya. Dia nazar orang punya. Mana boleh? Aku dah nazar tanah kau tu. Aku dah nazar lembu kau tu. Kau kena buat ni. Aku dah nazar. Mana boleh? Macam tu lah juga. Jika lembu, kambing, unta, kibas, kerbau adalah dia punya, kemudian dia kata aku bernazar, jadilah nazar. Wajib atas aku. Korban. Jadilah. Kalau dia kata lembu ni nak buat korban, bila nanti lagi 2 bulan, 3 bulan lagi kan, 3 bulan lagi nak raya korban kan, jadi nanti raya korban lah. Yang mana ayat ni, kambing ni nak buat, jadi nazar, walaupun dia tak sebut nazar. Yang ni hati-hati orang yang bela. Orang yang tak bela ni macam mana nak jadi, sebab macam mana nak nazar tadi tak ada. Dia pergi dekat kandang kambing, kandang lembu, masih lagi tak beli lagi, orang tu punya, tuan dia punya. Jadi payahlah nak jadi. Payah nak jadi. Orang yang bela. Orang yang bela ni memang boleh jadi. Jadi jaga mulut kat situ. Kalau nak elakkan jadi nazar, dia kena sebut sunat. Contohnya lembu ni lah nak buat korban sunat. Satu. Yang kedua, nak jadi tak nak jadi nazar, sebut insya-Allah. Ni kambing ni lah nak buat korban ni. Lagi 3 bulan kambing nak buat korban insya-Allah. Dia kena sebut dalam satu ayat. InsyaAllah dia kena sebut sunat tu dalam satu ayat. Kalau dia dah berhenti, putus mualat dah. Kalau dia sambung, oh sunat tak boleh dah. Lembu ni yang nak buat korban ni. Lembu ni yang buat korban. Sunat, tak boleh lah. Teringat, alamak, sunat, tak boleh.
Tak boleh tu dengan maksud jadi wajib, jadi nazar secara tak langsung, secara tak disebut. Tu dia kata macam atau macam nazar. Sebab tu dia kata macam. Maksudnya hukum tu macam nazar. Tapi dia tak sebut nazar. Unta. Kerbau tu yang aku nak buat korban, tu. Korban tu nak buat korban. InsyaAllah tak jadilah. Tak jadi tu dengan maksud tetap jadi nazar juga. Dia kena satu ayat. Satu ayat. Tak boleh berhenti. Kalau dia sebut insya-Allah, kalau dia sebut sunat, kerbau tu nak buat korban sunat, maka barulah dia nak cancel pun boleh. Sebab tak jadi nazar, kan? Hati-hatilah bagi orang yang ada binatang tu. Kalau binatang tu bukan binatang korban, bukan 5 binatang tadi tu, unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri, kibas, 5. Bila jenis binatang, selain pada tu rusa ke apa ke, tak jadi. Tak jadi. Sebab walaupun dia bernazar pun tak jadi. Sebab itu bukan binatang korban. Kan? Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia. Ketika menyembelih ia baca bismillahi Allahumma hadhil udhiyati fataqabbal minni. Ketika sembelih disunatkan baca ni, bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Sunat baca. Sebab ini adalah bacaan Nabi Ibrahim. Jadi dan Nabi SAW pun baca juga. Jadi sebagai kita nak sunah, maka kita pun disunatkan baca. Tapi baca ni sebelum sembelih. Maksudnya atau ketika sembelih, atau senang kata sebelum putus 2 urat. Maknanya belum lagi jadi korban lah. Masa tu dia kata apa? Bismillah. Tak ada masalah. Dengan nama Allah. Allahumma hadhihi udhiyati. Ini masalah. Masalah dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, inilah korbanku. Kan itu jadi macam nazar yang tak langsung tadi. Lembu ni aku punya korban. Lembu ni aku nak buat korban. Lembu ni aku nak buat korban. Kambing ni aku nak buat korban. Kan tak boleh cakap macam tu. Tiba-tiba time dia nak sembelih dia cakap, ya Allah, inilah korban aku. Sepatutnya jadi nazar lah kan? Tapi tak jadi nazar. Sebab tu dia buat kecuali tu. Dia tak jadi nazar. Walaupun kalaulah dia sebut perkara ni bukan waktu sembelih, jadi nazar. Dia sebut ni, dia baca ni, esok baru nak sembelih, nak korban. Hari ni dia cakap bismillah Allahumma hadhil udhiyati fataqabbal minni. Dengan nama Allah, ya Allah, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, inilah korban aku. Dia cakap lembu ada kat depan, kambing ada kat depan, unta ada kat depan. Inilah korban aku, terimalah ya Allah. Tapi bukan time sembelih, jadi korban, jadi wajib. Tak boleh makan sikit pun. Dan tak boleh tukar binatang lain. Kena kena sembelih juga binatang tu. Apa pun yang terjadi. Kalau binatang tu mati, tak payah ganti. Kalau binatang tu lari, tak payah ganti. Kalau lagi masuk hutan. Kalau binatang tu balik-balik, siap bawa anak. Rupanya dia pergi nak beranak. Selang setahun bawa balik. Bawa anak. Wajib korban dengan anak-anak. Walaupun bulan yang dia datang balik tu bukan bulan korban. Dia datang bulan Syawal atau bulan Ramadan balik. Tahun depan tu lah. Wajib sembelih dia. Wajib sembelih anak dia. Wajib. Tak boleh. Untung aku. Sembelih ibu ajalah. Anak tak payah. Sebab yang aku nazar kan, yang ibu bukan yang anak. Dia beranak untung lah. Tak boleh. Dengan anak-anak sekali. Wajib sembelih. Itu kalau dia baca doa ni bukan ketika sembelih. Tapi ketika pisau telah melukakan kulit lembu, kambing, unta tadi, dia pun baca doa ni sebagai mengikut sunnah Nabi Ibrahim, Nabi SAW. Maka walaupun inilah korban aku, ni korban aku, sepatutnya jadi wajib kan? Tak jadi wajib. Dia nak bagi tahu pengecualian. Tu je. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, inilah korban untukku, terimalah daripadaku. Walaupun ia ada sebut perkataan ini ialah korban untukku, dia jadi takyin ataupun dia jadi wajib tanpa secara tak langsung, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang. Dia bukan nak bagi tahu dia tu bernazar.
Dia cuma nak ambil berkat daripada perkataan itu. Nak ambil berkat daripada perkataan tu. Kita tak ada masalah. Okay, waktu korban itu dia ringkas je kitab kita ni. Kita pun ada 2-3 kali je sebelum ni. Jadi sempatlah kita ni ringkas ni. Ni kalau detail kena tengok kitab lain ni. Cara pembahagian secara detail kitab lain. Kitab ni secara ringkas je. Sebab dia sedang membahaskan tentang bulan puasa, kemudian tentang puasa, kemudian tentang iktikaf pada bulan puasa. Lepas tu masuk malam Al-Qadar, raya puasa lah. Betul, masuklah raya haji. Ni sebab waktu korban itu mulai dari naik matahari. Naik matahari pagi. Naik matahari tu senang je. Yang apa? Kalau dekat jam masjid tu yang ditulis syuruk. Syuruk. Bukan fajar, bukan subuh, syuruk. Maknanya habis subuh. Kalau sekarang ni 7.22. Lewat habis subuh. Subuh pun lewat. 7.22. Bila ni? Bermula naik matahari. 7.22, 7.23 je. 72, 7.23 dah boleh dah buat korban. Sekarang boleh ke? Esok boleh ke? Bulan depan boleh ke? Tak boleh. Ada hari dia. Hari apa? Hari nahar. Hari nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Tu hari nahar. Bila hari nahar ni? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah waktu habis subuh. Syuruk. Tetapi yang afdalnya itu dari sudut keharusan kebolehan untuk sah. Yang afdalnya bila? Ditangguhkan. Sabar dulu, jangan 7.22. Sabar lambat sikit. Bila? Sehingga matahari naik kadar 7 kaki. Kena 7 kaki. Tengok matahari tu, ukur dia. Daripada tempat kita ni ukur 7 kaki. Setengah orang dulu kata naik segalah. Satu galah. Ada kata naik 17 darjah. Tahu 17 darjah? Kan darjah dia macam ni kan? Kita duduk sini. Ni sudut ni 17. Dulu yang kita mengaji dulu. Lebih kurang lah. Lebih kurang pukul 9. Kalau sekarang ni lebih kurang pukul 9. Itu yang afdal. Matahari naik kadar 7 kaki. Dan berkekalan lah. Dan boleh lah. Lepas pada tu boleh lah. Boleh buat korban. Berkekalanlah waktunya hingga jatuh matahari. Jatuh matahari ni maghrib. Terbenam matahari. Hari 13 Zulhijjah. Raya keempat. Dia panggil hari tasyrik. Hari yang haram puasa lagi lah. 4 hari yang haram puasa. Hari raya pertama, raya kedua tu dia panggil hari tasyrik. Hari ketiga, raya keempat. Raya keempat tu yang 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah waktu bila ni? Asar ke? Bukan. Waktu maghrib. Masuk je maghrib, maksudnya dah masuk hari baru lah. Dah masuk 14 Zulhijjah. Masa tu tak boleh dah. Cuma, pada mazhab Syafi'i yang 4 hari. Pada mazhab lain 3 hari aja. Maka disunatkan jangan buat hari yang keempat. Walaupun sah pada mazhab Syafi'i. Buat raya pertama, raya kedua, raya ketiga sahaja. Raya keempat kalau boleh jangan buat. Sebab ada mazhab yang mengatakan tak sah. Sampai raya ketiga je. Jadi kenapa kita nak ambil risiko tak? Lagipun 3 hari takkan tak ramai sangat buat korban. Hari pertama penuh, hari kedua penuh, hari ketiga penuh je tu. Ambil hari ketiga lah kalau nak buat lambat-lambat sikit. Macam mana pun kalau nak buat juga hari keempat, harus boleh. Mazhab Syafi'i tak ada masalah. Kadang-kadang kita kena tahu juga mazhab lain sebagai kita meraihkan mazhab lain tu. Meraihkanlah. Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing atau kambing. Biri-biri ni kalau setengahnya kibas. Kibas dengan biri-biri. Bezanya apa dia? Bezanya ekor. Jenis biri-biri dia ekor congek naik atas, punggung dia tunjuk kat orang. Jenis kibas ekor dia turun ke bawah, malu, tutup punggung. Tu je beza dia. Ya dari segi sudut yang lain tu macam kibas lagi besar. Biri-biri dia kecil. Ini je boleh. Selain daripada unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing tak boleh. Kalau biri-biri dikacukkan dengan kambing, boleh. Jadi anak dia biri-biri kambing lah. Anak jadi biri-biri kambing. Muka macam kambing, bulu macam biri-biri macam tu lah. Maka boleh.
Okay? Kalau boleh kacuk lah. Kalau dikacukkan unta dengan lembu ke, katalah anak dia, boleh. Kalau ada. Boleh kalau ada. Lembu dengan kambing ke, kalau ada, boleh. Cuma kalaulah dia berbeza tahun. Sebab unta 5 tahun lah, kita baca dulu. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Mazhab Syafi'i bagi 7 unta. Mazhab Hanbali bagi 10 unta. Jadi untung sikit lah. Murah sikit. Sebab unta kan mahal. Berapa ribu unta? 10 sampai tak? Belah-belah. Kalau belah-belas, bagi 10, 1,000, 1,200, 1,300 lah. Itu kalau 10. Mazhab Syafi'i 7 lah. Jawabnya 2,000. Tapi dari sudut daging, mana yang paling sedap dalam 5-5 ni? Bukan dari sudut kita jarang makan unta, kita nak unta lah. Bukan sudut tu. Mana paling sedap? Tak. Unta kita seronok sebab kita jarang-jarang makan. Paling sedap biri-biri. Biri-biri. Daging yang paling sedap biri-biri. Ataupun kibas. Kerana itulah, mana lagi besar pahala? Seekor unta harga 14,000. 14,000 seekor unta. Besar lah. Kalau bagi 7, RM2,000 seorang. Okay? Dengan bagi 7 kan, seekor unta dengan 7 ekor biri-biri. 7 ekor biri-biri tu pula bukan harga 1,000 pun, harga 900, 800. 7. Kalau nak kira samalah 7-7. Seekor unta sama dengan bagi 7 juga. Kalau dia pun ada duit lebih sikit, dia pun beli unta. Habis 14,000. Kalau dia beli biri-biri, paling mahal pun 7,000 je. Itu pun dah besar dah, 1,000. Kalau yang kecil-kecil sikit, 8,900 je kalau boleh cari lagi lah. Kalau ada lagi kalau cari. Tapi kalau time musim, dia naik harga lah. Beli awal sikit. Lepas bulan Syawal dia beli dah. Simpan kat rumah. Bela kat rumah. Murah sikit. Murah, kadang-kadang sampai 200. Bila masuk je bulan Zulhijjah ataupun Zulkaidah dah start mahal lah. Okay? Mana lagi afdal? Habis berapa? 7,000. Seekor 1,000. Seekor 1,000. 7 ekor, 7,000. Kalau beli unta, 7 juga. 14,000. Lagi afdal, biri-biri. Walaupun dia unta lagi mahal. Sebab, dari sudut afdal adalah banyak mana pertumpahan darah berlaku, banyak mana nyawa melayang, dan banyak ekor. Itu yang dilihat, dan paling sedap, dan daging paling sedap. Kalau semua cukup, maka dia paling afdal. Dari sudut darah, 7 ekor banyaklah darah keluar. Dari sudut nyawa, unta 1 nyawa je. Ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi besar fadilat. Kalau unta sembelih sekali je. Kalau biri-biri sembelih 7 kali. 7 kali, 7 nyawa hilang. 7 nyawa hilang. Lepas tu pula daging unta keras. Saya dah makan hari tu sate unta. Keras sungguh. Makan sate unta, makan gulai unta. Memang keras sungguh. Cuma kita seronok makan sebab kita jarang-jarang makan. Kalau kambing dengan unta, kita pilih unta. Sebab kita jarang-jarang. Tapi kalau hari-hari unta ada jual kat pasar tu, kita beli, lah kali takkan beli unta. Tak beli. Dia sedap biri-biri. Yang kedua sedap kambing. Lepas tu lembu. Lepas tu kerbau. Last sekali baru unta. Okay. Jadi itu dari sudut, selain daripada ni tak boleh. Walaupun mahal. Rusa ke, sang kancil, tak boleh buat korban. Kuda, apa-apalah selain daripada, tak boleh buat korban. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lembu 7 juga. Dan kerbau 7 juga secara share. Menarik ayat dia. Secara share, kongsi lah. Kerbau di Malaysia dengan lembu, kerbau lagi besar. Di tempat lain, selain daripada Nusantara, lembu lagi besar daripada kerbau. Kalau kerbau kecil, kalau tempat lain. Macam kat India ke apa, lembu lagi besar.
Tapi kalau kat Malaysia, kerbau lagi besar lah. Okay? Jadi dekat Malaysia, afdal kerbau lagi berbanding lembu. Sebab dia lagi banyak daging. Tapi di luar, di tempat lain, negara lain, afdal lembu lagi daripada kerbau. Sebab lembu lagi besar. Dari itu boleh satu atau dua share, dua bahagian daripada korban 7 tadi, boleh. Dan bakinya 5 share, 5 bahagian untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. 7 bagi 7, unta ke lembu, kerbau, 1 untuk buat korban, 1/7. 6/7 lagi boleh buat macam-macam. Tak semestinya kena korban. 2/7, bukan? Yang kedua, 1/7 satu orang lah. Yang kedua pula, bahagian yang kedua, jual. Ada orang nak beli, dia nak jual. Jual kat pasar. Boleh. Yang ketiga, dia beli saja nak buat kenduri kat rumah. Yang keempat, nak buat kenduri. Yang kelima, orang kafir nak beli. Tak ada masalah. Walaupun orang kafir nak beli. Yang keenam, bukan nak korban, nak sedekah. Tak cerdik lah. Baik maksud korban, betul sedekah lah. Cuma nak bagi tahu boleh. Tak semestinya, kalau korban seekor, mesti 7/7 korban. Tak. Satu bahagian pun cukup dah. Untuk korban. Yang bahagian ni dia, lepas tu lupa nak sebut pula. Yang ni satu bahagian nak buat akikah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting, sekurang-kurangnya satu korban. Untuk buat korban. Yang perkara ni pernah berlaku dulu, dekat tempat lama saya dulu. Orang India, dia duduk di taman yang sama. Jadi dia jenis, tak tahu lah, dia makan je lembu. Tak tahu lah dia jenis mazhab apa. India bukan India Islam lah, India kafir lah. Tapi dia makan lembu, ya. Jadi bila kita buat ni, dia macam gotong royong, dia mari tolong. Dia jenis campur, bagus punya India ni. Bila ada dia tengok gotong royong macam korban tu, depan rumah dia je, dia pergi tolong. Daging korban tak boleh bagi kat orang kafir. Tak boleh bagi. Mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, tak boleh bagi. Walaupun bukan first party, third party pun tak boleh. Faham third party? Macam mana third party? Dia korban. Dia bagilah kat orang kan. Dia korban nak bagi orang, dia bagi orang lain. Orang ni alhamdulillah, terima kasih. Orang ni dia boleh bagi kat orang lain. Dia bagi kat orang lain. Itu dah berapa parti dah tu? First party, second party. Okey. Orang lain tu bagi kat orang lain. Yang orang lain satu lagi tu orang kafir pun tak boleh. Maksudnya orang kafir tak boleh terima daging korban walaupun berparti-parti. Parti tu pihak. Dia bukan first party je. Kalau katalah, kalau ikut logik lah, ikut cerdik kita, memanglah orang yang korban tu tak boleh bagi orang kafir. Bila kita bagi kat orang, tu dah dia punya. Dia nak bagi kat orang kafir pun tak apalah. Logik kita tak. Walaupun masak sekalipun, tak boleh. Walaupun masak sekalipun. Maksudnya, dia buat korban, dia bagi orang lain tu bagi orang lain, orang lain tu bagi orang lain, orang lain tu masak. Jemput kenduri, termasuk orang kafir ada. Pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh bagi. Orang kafir tak boleh makan daging korban. Daging korban tu daging ibadah. Tak boleh makan. Jadi, dia datang tolong. Tapi bila dah habis, kita nak bagi apa kat dia? Nak bagi tak boleh. Malah nak bagi kulit apa semua pun tak boleh. Nak bagi tanduk semua tak boleh. Walaupun sebab nak buang, nak bagi perut semua tak boleh. Tak boleh bagi kafir. Macam mana nak buat ni? Adalah tolong dalam 4 orang, 3-4 orang. Macam mana nak buat ni? Sebab kali pertama pada tahun sekali tu memang tak bagi langsung. Memang rasa bersalah sangat. Tak bagi tu. Akhir sekali saya bagi idea ni lah. Kita kumpul duit. Maksudnya kumpul duit lah. Kita kumpul duit. Yang 7 orang tu, tapi tak paksa. Yang 7 orang tu 700. Masa tu 700. Minta lagi 100, tambah 100. Maknanya 6 orang 100 tambah lebih 100. Kalau 700 jadi 800. Jadi kenapa lebih ni? Kenapa lebih ni? Kalau nak lah, tak paksa pun. Sebab 6 bahagian tu kita punya 100 orang, yang 1 tu kita nak bagi kat orang kafir. Memang dapat sambutan jugalah. 2 ekor dapat 1 bahagian tu untuk orang kafir.
Seronok dia dapat. Sebagai dakwah kita juga. Dakwah kita juga. Nanti dia kata, wah bagus. Tapi pelik lah, dia makan juga lembu. Patut dia tak makan kan? Dia makan juga. Ini jenis mazhab lain kot. Kadang-kadang tak, dia pun tak ikut agama dia, ada je kan. Macam Islam juga. Orang Islam juga. Nama Islam tapi tak ikut. Ada je. Kan? Binatang alpaca. Spesies unta dengan kambing. Oh ada. Ada di Sabah. Alpaca. Betul? Siapa nak tengok? Orang Sabah ni? Tak tahu orang Sabah ni. Biasa pergi Sabah, Anjali. Tu orang tanya orang Sabah ni, ada ke? Alpaca. Ada al kat depan. Ni bahasa Arab ke apa ni? Dia kacuk unta dengan kambing. Kalau betul lah macam ni, okey. Alam-alam soalan. Ni bukan soalan. Ni soalan ke apa? Tak apalah, kita jadikan dia soalan. Unta 5 tahun. Maksud 5 tahun tu umur dia penuh 5 tahun, masuk hari yang pertama, tahun yang ke-6 baru boleh. Bukan masuk 5 tahun tu macam masuk sekolah tau. tak cukup umur 7 tahun lagi kalau ikut tahun, tapi masuk dah darjah 1. Bukan. Ini maksud 5 tahun ni penuh, dia telah hidup 5 tahun. 354 hari Qamariah kan? 1 tahun 354 kan? 354 kali 5 berapa ribu? Tambah 1. Yang 1 tu masuk hari pertama tahun yang ke-6 baru boleh. Macam tu juga lembu kambing, biri-biri, lembu kambing 2 tahun. Lembu kambing 2 tahun. 2 tahun tu maksud 354 1 tahun kali 2 708 tambah 1 709. Umur dia 709 hari boleh dah buat lembu kambing tadi. Biri-biri dia dah sebut biri-biri. Biri-biri 1 tahun. 1 tahun, tak kisahlah tertanggal gigi atau tak tanggal gigi. Dah ada gigi kan? Gigi bongsu dia tanggal. Tapi kalau 6 bulan ke atas, dah tanggal. 6 bulan tanggal gigi dah. Gigi bongsu. Maka boleh korban walaupun baru 6 bulan. Biri-biri kibas. Okey. Soalannya sekarang ni, dia kacukkan unta dan kambing. Okey. Nak pakai umur apa? Sebab unta 5 tahun. Kambing, kalau kata kambing ni kambing kampung ni, kambing bor ke bukan jenis kambing kampung ni 2 tahun. Kalau kambing ni masuk kambing biri-biri, setahun. Sekarang nak pakai umur mana? Anak dia dah kacuk kan apa alpaca ni. Betul tak? Ada Google tak? Macam mana rupa dia? Cuba Google jap. Tak pernah dengar. Agaknya leher panjang kot. Tapi badan kecil. Boleh ke dia bawa leher dia? Itu jadi burung unta. Burung unta. Nak kata burung pun bukan burung, nak kata unta pun bukan unta. Macam mana rupa dia? Tengok. Oh, macam ni. Tapi ni bukan macam kambing, dia lebih kepada biri-biri, kan? Kalau nampak kibas campur unta. Tak kisahlah. Gini. Ada juga kambing pun ada. Leher dia panjang. Ada comel lah muka dia. Boleh buat pet ni. Comel. Tak pernah dengar. Siapa bagi tahu macam ni? Siapa ni? Muslimat bagi tahu. Apa muslimat bagi tahu? Muslimat tak tahu. Mungkin dia tak besar macam unta, tapi rupa macam kambing. Bentuk lebih kurang macam unta. Panjang leher dia. Ini nak sembelih payah. Sembelih kat mana? Sembelih kat bawah juga rasanya. Mana tahu dia ada Google kau. Pernah tengok ni. Ya ke tak ada tahu. Sekarang ni betul tak? Besar nak lembu. Jadi menarik jugalah kalau dia ada kat Sabah. Ada kan? Kalau betul-betul unta original lah dan lembu atau biri-biri original, maka anak dia boleh. Soalannya, kalau kita bagus juga buat kat sini, rasanya penuh orang mari sini nanti. Tahun ni buat korban apa? Korban apa nama binatang ni? Alpaca. Salahuddin. Rasanya kosong masjid lain, pakat 1000 sini semua. Nak ambil umur apa? Malangnya. Kena ambil umur yang banyak. Maksud 5 tahun lah. Jadi tak praktikal lah.
Lembu 2 tahun. Dia besar lembu. Tapi kena tunggu tahun yang ke-6. Tak praktikal lah. Ambil yang banyak. Kalau ada lah lembu dengan unta ke apa-apa ke, tak ada masalah. Cuma umur ambil yang banyak. Bukan umur ambil yang banyak. Dia bukan ambil yang sikit. Jadi rugi lah balik. Rugi. Pada unta disyaratkan umur 5 tahun, masuk ke 6. Yang tadi itulah. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun, masuk ke 3. Okay? Dan pada biri-biri atau kibas berumur 1 tahun. Atau tak sampai setahun, sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Sekalipun belum cukup umurnya setahun. Boleh juga. Padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Jadi kibas biri-biri sebenarnya yang paling cepat untuk boleh buat korban. Kalau jenis baka sehat sikit, 6-7 bulan dah tanggal lah gigi. Gigi bongsu. Maka waktu tu, walaupun kecil, dari sudut kecil besar, dia tak tengok kecil, dia tak tengok saiz. Dia tengok spesies. Unta besar kucing. Contoh lah. Unta besar kucing. Boleh korban? Boleh. Kambing besar unta. Boleh korban? Boleh. Dia tak tengok tu. Dia tengok, kalau kata, dia tengok, spesies besar. Dia tengok spesies dia. Dia bukan tengok besar kecil. Besar kecil. Kalau kecil pun boleh. Walaupun apa benda besar kucing je unta dia. Boleh juga. Jika ada. Dia tengok spesies tu. Dia bukan tengok besar kecil. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Tiada aib. Cacat tu aib. Tiada cacat. Kalau macam ekor bukan ekor, kaki patah tu memang tak boleh dah lah. Ini cacat yang kadang-kadang cacat tu kita tak makan pun benda tu, tapi namanya cacat, tetap tak boleh juga. Sebab ada orang pernah buat, dia bagi tahu saya lah, dia pernah buat dulu, binatang tu cacat. Cuma dia kata boleh korban kerana tempat yang cacat tu bukan kita makan pun. Dia kata kalau cacat daging, okey lah, daging kurang ke apa, okey lah. Dia kata yang cacat tu bukan yang dia makan. Tak kira makan tak makan, cacat je tak boleh. Tengok dia bagi contoh apa, tiada telinga. Ada orang makan telinga? Mana ada, tapi tiba-tiba telinga tak ada. Walaupun sikit, telinga elok, tiba-tiba hilang banyak ni. Kena orang takir ke orang apa ke, terpotong banyak ni. Tak boleh dah. Walaupun telinga tu tak makan. Atau ekornya. Ni teruk ni, nak makan sup ekor. Takkan nak sembelih lembu. Kerak ekor. Tak boleh, malah jadi bangkai. Kerak kita jadi bangkai. Tak boleh kalau cacat ekor. Telah terpotong, ekor telah terpotong. Yang gila, tak boleh juga. Lembu gila. Ulama' kata, lembu gila tak boleh makan. Hanya lembu gila satu, lembu kambing gila satu je yang boleh makan. Apa dia? Lembu gila makan. Faham tak? Lembu gila makan. Dia ada gila makan. Kembung perut dia. Kemuk. Gila makan. Itu tak apa. Sebab lembu gila, dia akan kurus. Sebab dia tak fikir makan, gila. Dia akan, kegilaan dia tadi tu akan mengurangkan daging dia. Ada satu jenis gila makan. Yang ini boleh, walaupun gila. Cuma kena pergi tanya doktor, ni gila ke macam mana. Gila ni macam tanduk, gila, lembu gila. Kambing gila. Ada kambing gila? Kambing gila jarang lah. Tapi lembu gila ada. Maka tak boleh. Kecuali gila tu gila makan. Sangat kurus tak boleh juga. Hingga nampak tulang selangka. Tulang apa? Selangka, tonggeng. Apa benda yang kat sini? Yang kat ni, kat belakang. Tongkeng. Tulang tongkeng. Selangka dia panggil. Nampak tak boleh. Tak boleh buat korban, tak sah. Kalau kurus sikit-sikit, okey. Kurus sikit-sikit, okey. Dan buta. Tak boleh juga buta. Walaupun kita tak makan biji mata. Biji mata makan. Buat apa, biarlah buta. Tak boleh. Sebab dengan kebutaan dia tadi, menyebabkan dia tak nampak rumput. Menyebabkan dia makan plastik. Menyebabkan dia sakit perut. Dengan makan makanan yang ada bantai yang makan semua. Menyebabkan dia tak lalu makan lepas pada tu. Menyebabkan akan mengurangkan daging.
Sebab tu tak boleh. Dan sebagainya, cacat yang lain. Berhati-hati yang tagging tu. Tagging telinga tu, tagging tebuk tu, jika tebuk toreh, tak apa. Toreh tak? Ambil pisau, toreh gitu. Bila toreh, terbelah. Tagging. Letak kat telinga dia, tak apa. Tapi kalau tebuk, tak boleh. Telinga. Tebuk macam mana? Macam teket bas mini dulu. Ingat? Beli teket bas mini kan? 3%, 5%. Dia pun ketak. Kan? Berapa hari bulan. Jatuh bulat kecil tu. Kalau tagging ada yang pakai tu. Berlubang. Tu tak boleh. Tak boleh. Hidung pun sama juga. Kalau dia nak ikat hidung, yang jenis toreh. Boleh. Toreh, masuk tali. Walaupun last kali jadi besar lubang tu. Yang tak boleh, sama juga. Dia lubangkan, jatuh. Juzuk sikit je jatuh daripada lembu kambing tadi. Telinga ke hidung ke mana ke. Terus tak boleh dah. Dikira cacat. Dikira aib. Kenapa susah sangat? Sebab nak korban. Sebab tu orang yang berkorban, dia mestilah terkorban. Apa yang dia terkorban? Pertama, duit. Yang kedua, susah. Payah. Kalau nak sembelih, tak kisah hilang telinga, hilang kaki, boleh sembelih. Nak mati boleh sembelih. Langgar kena. Lepas tu masih lagi kuat lagi. Tapi berdarah-darah dah sebab accident. Boleh lagi sembelih, boleh makan. Tapi kalau korban, tak boleh. Kenapa? Dah nama korban. Akan terkorban lah orang yang berkorban tu. Jadi susah lah. Haram makan korban wajib. Haram makan korban wajib. Korban wajib haram makan. Korban wajib tu yang korban nazar tadi. Sama ada nazar. Aku nazar nak korban ni. Aku wajib atas aku. Korban pada tahun ini tak boleh makan langsung. Ataupun yang ta'yin tadi. Ni lembu aku ni. Nak buat korban lah nanti. Dia kata gitu. Habis. Ya. Mana lembu ayah? Tu ada 7-8 ekor lembu tu. Yang wanita, yang warna putih tu besar kan ayah kan? Contoh dia cakap dengan anak dia. Yang tu yang ayah nak buat korban nanti. Habis. Tak boleh makan. Bolehlah kita buat steak nanti. Tak boleh makan dah. Pergi beli kat kedai. Korban. Dan wajib korban. Tiba-tiba sayang, nak tukar yang lain. Tiba-tiba ada orang nak beli. Haram jual. Tak boleh. Ada orang nak beli yang warna putih besar. Tak apalah, tukar yang lain lah. Tak boleh dah. Tak apalah, ya Allah Tuanku, aku nak tukar 2 ekor yang lain. Tapi tak sebesar tu lah. Nak cover balik. Tak boleh juga. Sebab dia dah ta'yin. Walaupun dia tak sebut nazar, yang sebut tadi lah. Maka dia tak boleh makan kesemuanya. Wajib sedekah semuanya. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Korban sunat makan. Korban sunat makan. Manakala bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir dan miskin dan diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Orang kaya tu bukan orang kaya jutawan. Maksud orang yang tak miskin lah. Orang biasa-biasa lah kan. Yang korban sunat makan. Jangan kita korban tak makan. Ada macam mana korban yang tak makan? Korban luar negara? Mana boleh makan? Mana lagi baik? Korban luar negara ke dalam negara? Dalam negara. Sebab boleh makan. Boleh tak tengok darah dia? Ya dalam negara. Boleh. Luar negara tak boleh. Boleh tak berdoa ketika darah tu sebelum menitik kita doa? Waktu tu mustajab doa tu. Ada 3-4 saat je waktu mustajab doa. Tak sampai kot 2 saat. Standby doa. Tengok duduk depan lembu kita walaupun orang lain sembelih. Eloknya biar orang lain sembelih. Jangan kita sendiri sembelih. Sebab kita nak doa waktu tu. Luka je nampak darah je tu doa sebelum dia menitik. Itu antara waktu yang mustajab doa. Kalau kita sendiri sembelih, kita nak jaga itu, nak jaga urat, nak jaga itu, nak pegang tahu kena sepak lah apalah, macam-macam. Jadi kita tak sempat nak doa. Bagi orang yang kalau kita punya. Kalau orang punya kita sembelih, kita punya orang sembelih. Sebab kita yang nak doa tu je, bukan. Yang bagusnya kita sembelih sendiri, tapi nak doa macam mana kalau kita sembelih sendiri? Okey. Dia kata kat sini sunat makan. Maka kita dapat faham janji yang namanya makan cukuplah sekadar itu. Makan berapa? 3 kilo. Orang tak makan 3 kilo. Makan ni berapa? 7-8 suap. Tu nama makan. Kalau campur dengan nasi itu jadilah 30 suap. Tapi campur nasi. Kalau makan daging saja, adalah dalam paling banyak pun 10 suap. Tu makan. Kalau 3 kilo itu berapa puluh suap. Maka kita dapat faham kat sini yang afdalnya ambil sekali makan je. Sekilo, 2 kilo gitu je. 2 kilo pun rasa banyak dah. Yang lain semua bagi. Itu dari sudut afdal. Lagi banyak bagi, lagi bagus. Yang cara kedua, macam kita selalu buat, bagi 3. Kan? 1 bagi fakir miskin, 1 bahagian bagi kawan-kawan yang tak miskin, 1 bahagian lagi kita makan. Itu boleh buat. Itu cara Ibnu Abbas.
Bukan cara Nabi, cara Ibnu Abbas. Tapi Nabi yang suruh juga buat bagi 3 tu. Tapi cara Nabi suruh buat bagi 3. Tapi Nabi sendiri buat tak macam tu. Nabi ambil hati dia besar tapak tangan, buat balik. Itu je. Besar hati. Tak ada hati, ambil daging besar tapak tangan. Tu apa? Sekati, setengah kilo ni. Buat balik gitu. Buat balik gitu. Yang lain semua bagi. Walaupun Nabi suruh bagi 3, Nabi sendiri tak buat gitu. Maknanya bagi 3 boleh. Sebaiknya bagi itulah. Bila telah diterima oleh fakir miskin, kalau kata bagi kat fakir miskin boleh, bagi dekat orang kaya boleh yang bukan fakir miskin. Bila bagi dekat fakir miskin, sebelum tu wajib bagi kat fakir miskin kadar yang dinamakan bagi. Kalau tak bagi dekat fakir miskin, pendapat muktamad tak sah korban. Kita bagi 1/3 tak apalah. Kita kena tahu 1/3 yang kita bagi tu bukan semua wajib bagi. Yang wajib cuma mudah kata sekilo lah. Mudah-mudah kira. Dia tak sampai sekilo pun yang wajib. Kalau kita bagi kat fakir miskin 7 kilo, sebenarnya yang wajib cuma sekilo aja. 6 kilo tadi tak wajib. Sunat. Bagi dekat orang kaya yang bukan miskin, semua sunat. 7 kilo sunat kalau bagi 7 kilo. Tapi kat fakir miskin 1 kilo wajib bagi. Jika tak bagi, tak sah korban itu atau tergantung korban itu. Jika pernah buat dulu, tak bagi pun fakir miskin. Makan puak-puak kita je. Makan puak-puak kita je, buat jiran-jiran pakat, tak ada pun bagi kat fakir miskin. Dia buat taman, dia kongsi duit, 7 orang. Lepas tu, korban, lepas tu buat macam bagi masak-masak, bagi, tak ajak pun orang miskin. Malah tak bagi mentah, kena bagi mentah, tak boleh masak kat fakir miskin. Kalau dah pernah buat macam tu, jap lagi, ini hari Ahad kan? Pergi kat depan UTC tu, apa? Kedai apa tu? Pasar tani, pasar apa tu? Pasar apa dia panggil sini? Pasar tani kan? Pasar tani tu pergi beli, ada lembu jual kat tepi tu. Ujung tu, ada 2-3 kedai. Pergi kat situ, beli agak-agak berapa ekor dah kita buat, berapa bahagian dah kita pernah buat kerja-kerja gitu. Dulu 3 kali buat. Maknanya 3 bahagian lah. Pergi beli 3 kilo, bagi fakir miskin sekarang. Niat qada. Dan tak payah bagi tahu fakir miskin tu, ini aku qada dulu, tak payah. Bagi je. Bagi je. Kalau tidak, sekarang ni masih lagi tergantung pahala, tak dapat pahala korban. Tak dapat. Kalau pernah buat dululah, dia mesti kena bagi fakir miskin. 1, paling kurang pun 1 yang dinamakan bagi. Kalau bagi besar ni, nama bagi tak? Bagi, tak nama bagi. Besar ni, bagi daging kat fakir miskin. Tak sah lagi atau tak tergantung lagi pahala korban dia. Sebab besar ni tak nama bagi. Bagi tu biar logik. Saya letaklah sekilo. Sekilo. Ada orang letak sekati. Macam 600 gram tu kira bagilah kan. Itu. Okay? Kalau bagi dekat fakir miskin, maka dapat banyaklah dia kat fakir miskin. Bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya, jadi dia punya. Ia boleh buat sesuka hatinya. Orang miskin tadi, orang miskin ni sesuka hatinya. Buat sesuka hati, sama ada hendak makan sendiri atau dibeli, atau dibeli orang, jual lah maksudnya. Atau dijual, atau dibeli orang atau dijual. Apa beza dia? Dibeli orang tu bukan, dia beli kat orang, apa dia dapat daging korban. Maksud dibeli orang tu, orang offer nak beli. Aku beli, okey. Dijual ni, kau nak tak aku jual? Padahal sama je. Okay? Atau sebagainya, apa-apa je. Macam mana pun tetap tak boleh jual dekat orang kafir. Sebab tu kata nak jual pun tak boleh jual kat orang kafir. Sedangkan boleh bagi. Orang kafir memang tak boleh makan daging korban. Dan sebagainya. Sebab pernah dulu orang dia beli daging korban, dia buat daging korban, lepas tu banyak sangat, dia tokek restoran. Akhir sekali daging tu dia buat masak, dijual. Dan ada orang kafir makan. Sebab ada orang macam bagi daging masak merah, dia buat pakai daging tu. Tak boleh. Wajib. Sama juga. Kalau pernah buat, dosa. Caranya macam mana? Agak anggarkan berapa banyak makan yang buat tu, pergi beli, bagi kat fakir miskin. Niat qada. Atau sebagainya. Yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin. Ni ambil ni, makan ni, jangan buat benda lain. Tak ada hak. Nak bagi. Tak ada hak. Itu kalau orang bagi dekat fakir miskin. Fakir miskin tu boleh apa saja dia nak buat walaupun jual. Tapi kalau bagi dekat orang bukan miskin, kita panggil orang kaya atau bukan miskin, tak boleh jual.
bagi hadiah dia panggil, tak boleh jual. Hanya boleh makan atau bagi lain, bagi je. Makan atau bagi balik, bagi kat orang lain balik. Kerana bagi kat fakir miskin namanya sedekah. Sedekah adalah bila bagi dia jadi milik orang. Sebab sedekah jadi dapat kat orang, orang tu jadi milik dia. Sebab tu dia boleh jual, dia boleh makan, dia boleh buat apa saja. Tapi kalau bagi hadiah, dia bukan bagi milik. Dia kena makan atau dia kena bagi balik kat orang, tak boleh jual. Okay? Haram dijual korban oleh yang empunyanya. Orang yang korban tak boleh jual apa-apa, sama ada dagingnya, tak boleh jual daging. Kalau itu sedap lah. Sedap lah, dia korban, lepas tu dia jual. Dia korban, lepas tu dia jual, dapat pahala korban. Dapat lagi untung tu. Mana boleh. Tapi ada orang buat macam ni tau. Dia buat kundi kahwin, tumbang 2 ekor lembu dengan niat korban. Lepas tu dia buat raya tu, raya ke-3, raya ke-4 lah. Raya haji ke-3, raya ke-4. Lepas pada tu masak. Lepas tu bagi orang makan kundi kahwin. Lepas tu salam cangkuk. Lepas tu bila kumpul balik, bukannya dapat modal, untung dah. Ada orang buat. Sebaiknya jangan buat gitu, walaupun tak ada masalah. Cuma jangan lupa, mentah kena bagi kat fakir miskin. Kalau seekor, kalau satu owner, satu tuan, 1 kilo bagi. Kalau 7 tuan, 7 kilo lah. Kalau 7 bagian tu kan. Boleh ke buat? Boleh, cuma tak comel lah. Macam sekarang nak korban ke nak apa ni? Cuma kalau buat sah, tak ada masalah. Boleh. Haram dijual korban oleh empunyanya. Atau tulangnya, tulang daging tak boleh jual. Tulang tak boleh jual, kulit tak boleh jual, bulu tak boleh jual. Dan tak boleh jual. Pernah dulu ada satu ma'had tahfiz, ustaz dia setiap kali korban dia akan kutip semua kulit-kulit dekat semua masjid-masjid kawasan tu. Saya ingat nak buat apa? Nak buat gendang ke apa, rebana ke apa ke. Rupa-rupanya banyak ada dapat 200-300 apa kulit. Tahu nak buat apa? Khepuk. Dia boleh buat khepuk. Lepas tu dia jual. Masalah sebab nak ambil dana mak tahfiz. Tak boleh. Buat khepuk makan boleh. Jual tu yang tak boleh. Tambah-tambah orang kafir beli. Lagi tak boleh. Orang yang tak kafir pun tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana kulit tu kalau tak nak buat apa? Tanam lah. Takut-takut orang jual. Ada orang ambil jual ke, dia buat kepuk. Boleh buat kepuk. Kan? Kalau dulu dia orang buat bentuk tu. Itu bukan jual. Lepas tu jual. Buat bentuk. Untuk tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang masalahnya kat jual tu. Ataupun masalahnya bagi kat orang kafir, bagi kat orang kafir. Dua je. Jual tak boleh, bagi kat orang kafir. Tapi kalau bagi kat orang fakir miskin, boleh. Kan sebab tadi, fakir miskin dapat kulit, dia boleh jual. Dapat kepala, dia boleh jual. Dapat tanduk, dia boleh jual lah tadi. Sebab dapat fakir miskin sebagai milik. Tu, ya. Tulang-tulang semua tak boleh jual. Bulu semua tak boleh jual. Sama ada dah buat baju sekalipun tak boleh jual. Ya. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Ni dulu lah, sekarang tak buat dah. Dulu lepas sembelih je ada satu baldi dia masuk bagi satu bagian untuk tukang sembelih. Tak boleh upah kita tak boleh. Kepala tak boleh. Kulit semua tak boleh. Sikit pun tak boleh upah. Jadi macam ni nak selesaikan masalah upah penyembelih ni? Kalau kata penyembelih yang perlu diupah lah. Kalau tak upah, tak bagus lah. Kalau kena upah, ambil duit lain lah. Berapa satu bahagian? 800. Jadi letak 820. 20 tu kalau 7 orang dah 140 dah. Banyak sangat tu. Banyak dah. Boleh lah bagi duit tu. Katakan dia harga lembu 800 je. RM20 ni upah nanti. Nak beli plastik, nak beli pisau, nak beli air, nak itu gini macam-macam semua tu RM20. Jadi RM20 tu termasuklah upah. Upah orang lapah, upah orang sembelih. Boleh lah. Tapi jangan pakai daging tu. Pakai daging tu untuk buat upah. Tak boleh. Tiada sah diperbuat korban bagi, saya nak habiskan satu perenggannya lagi. Tidak sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Tak boleh korban untuk orang. Jangan samun pahala dia. Kita nak pahala korban, kita buat kat orang, lepas tu kita niat untuk orang tu. Tak boleh. Kalau orang tu hidup, tak boleh. Kalau dia hidup, yelah kalau mati pun tak boleh. Nak mati nak minta izin macam mana?
Kita minta izin. Masa hidup kena minta izin dia. Walaupun mak ayah sekalipun. Dia sama macam zakat fitrah. Nak bayar kat anak yang dah baligh. Yang tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Minta izin tu dia wajib bayar sendiri. Minta izin dia. Ayah nak bayar ni. Bagi tahu. Dia kata okey bayar. Atau lagi bagus bagi kat budak tu bayar. Nah, bayar sendiri. Belajar sikit bayar zakat fitrah. Samalah kalau nak bayar kena minta izin. Kalau tidak tak boleh. Dia tak boleh main bayar je. Mak, ayah, jangan bayar zakat fitrah, saya dah bayar. Tak boleh, kena minta izin. Yang boleh tak minta izin bawah tanggungan kita. Anak yang tak balik lagi dan isteri. Ataupun mak bapak yang duduk bawah tanggungan kita, kita yang bela dia. Kita yang pelihara dia. Masa tu baru boleh, tak payah minta. Tapi mak bapak bukan tanggungan kita. Tanggungan kita anak yang tak balik lagi dengan isteri. Maka anak isteri tak payah minta. Isteri dia pergi shopping komplek, tengok ada kaunter, anak 5 orang, lepas tu suami saya, lepas tu saya. Saya pernah jadi kat saya ni. Saya duduk kat Tesco dulu. Sebab duduk kat masjid tunggu. Buku satu tu Allah, letih nak habis. Lambat. Saya dulu ambil lah. Akhir sekali pergi Tesco, cakap kat dia, saya nak satu meja. Dia respect rupanya. Bawah dia. Oh boleh. Dia nak jagalah. Dia bagi satu dekat pintu masuk tu, ada meja kecil. Duduk sini. Lepas tu kata, banner nak? Kita buat banner. Oh bagus buat. Buat banner, letak banner. Bayar zakat fitrah di sini. Satu lagi promosi dia. Bang, jom kita Tesco lah bang. Sekarang Tesco dah tak ada lah kan. Kita Tesco lah bang. Nanti boleh bayar zakat fitrah sekali. Dia pandai. Saya duduk situ. Ya Allah, banyak buku habis lah. Kat Selangor dia ambil komisen. Dia bukannya, sepatutnya 1/8 ambil. Tapi tak dapat 1/8. Tapi banyak satu buku berapa ringgit lah, lupa dah. Wah, tahun tu banyak dapat habis banyak buku lah tahun tu. Sebab apa duduk kat situ? Yang bayar tu siapa? Perempuan. Dia kata isteri dia dan anak dia bayar. Lepas tu saya pun koyak je lah, serang. Bayar semua. Lepas tu dia pun pergi ke tepi, dia telefon. Bang, saya dah bayar tau bang. Tak sah. Minta izin lah, sebab dia bukan wajib nafkah laki dia. Dia minta izin laki dia. Bang, saya nak bayar ni, boleh tak? Bayar untuk siapa? Bayar untuk abang, bayar untuk saya, bayar untuk anak-anak. Lepas tu saya pun, kak, tak sah tadi tu. Mana boleh? Tapi suami saya dah bagi izin. Dah bagi izin sebelum ke selepas. Untung saya dapat lagi 7 keping. Dah tak apalah. Dia kata sekadar RM7, 7 kali 7, 49. RM1 tu dia kata ambil kat ustaz lah. Dah untung RM1 kat situ. Itu tabung saya lah. Lepas tu pula, walaupun setengah kata tak boleh ambil, RM1 tu kena masuk tabung. Dapat RM50 lagi. Koyak 14. Tak apalah, dalam bulan Ramadan kan banyak sedekah. Jadi sedekah lah yang pertama tu. Oh ya ke? Saya tak tahu pula. Berapa orang yang ni. Kalau itu pun kena minta izin, korban juga kena minta izin. Mana boleh main korban je untuk orang. Ayah kat kampung saya masuk korban untuk ayah ni satu. Dah bayar dah semua siap, dah niat dah. Oh mana boleh? Kena minta izin. Hidup lagi orang tu. Kecuali bapa atau datuk terus membuatkan korban untuk anak. Boleh. Tapi anak yang tak balik lagi. Anak yang dah balik tak boleh juga. Bapa atau datuk dia buat untuk anak dia. Anak yang tak balik lagi. Dia boleh buat. Sebenarnya kenapa boleh? Sebab pahala anak yang tak balik lagi pergi kat siapa? Pergi kat bapak juga kan. Sebab tu boleh. Sebab budak tu tak balik lagi. Semua dia buat pahala-pahala yang baik-baik. Dia mana ada akaun lagi. Tak balik lagi. Dapat kat mak bapak kan. Sebab tu boleh. Dapat kat dia balik. Buat kat cucu pun boleh. Dengan syarat tak balik lagi. Kalau dah balik kena minta izin. Tapi guna apa? Daripada harta bapa atau datuk itu sendiri. Jangan pakai harta anak. Tak boleh. Pakai harta anak tu untuk buat korban kat dia. Tak boleh. Tiada sah diperbuat korban untuk orang yang sudah mati. Orang dah mati tak boleh buat korban. Kecuali ia ada berwasiat. Kalau kata nanti kalau aku mati nanti. Wasiat ni kalau ada perkataan ni. Kalau aku mati. Lepas aku mati. Baru namanya wasiat. Jadi kalau aku mati nanti jangan lupa buat korban untuk aku. Aku memang nak buat unta seekor. Tapi bukan sekarang lah, nanti aku mati nanti. Bila sebut aku mati, dia jadi wasiat. Siapa yang dengar tu, bila dia mati tu, tak boleh bagi paraid, ambil duit tu lah. Ambil duit dulu, standby untuk tunggu bulan air raya nanti, raya haji nanti, dan beli unta daripada duit dia. Bagus juga buat macam tu sebenarnya.
Sebab kalau nak buat masa hidup-hidup, sayang ke duit. Kalau dah mati, dapat kat anak, dia tukar spoiler. Dapat kat bini, dia beli benda lain. Kalau bini muda lagi, dia kahwin lain. Dapat kat laki baru bini. Betul, dapat kat anak-anak, dia ingat apa? Dia ingat apa kat kita yang dah mati ni? Tak ingat, dia fikir nampak beli Honda ni spoiler ori, apa barang beli, tukar bagi aksesori tukar spoiler, tukar itu, tukar tayar lebar lah, apalah. Dapat kat anak, bukan ingat kat kita pun. Tapi kita sendiri nak keluarkan sayang ke duit, kan kita kedekut. Jadi macam mana? Buatlah macam tu. Cakap kat anak-anak kat isteri, kalau aku mati nanti, aku nak buat korban unta seekor pada tahun aku mati tu. Maka automatik duit para kena asingkan siap-siap. Buat macam tu, bagus. Alah, banyak harta lain lagi, tanah-tanah dalam negara, luar negara. Banyak lagi. Tanah-tanah apa, kereta apa semua, bagilah anak-anak. Tu sikit je, dalam 14-15 ribu je. 20 ribu lah paling mahal, yang besar pun. Jadi taklah tu banyak sangat. Okey, wasiat. Okey, sikit lagi. Baru kalau dah wasiat baru sah lepas mati. Dia yalah, sah diperbuatkan korbannya. Bila sudah diperbuatkan, wajib disedekahkan semuanya sekali. Lepas buat unta tu, tak boleh makan. Yang buat, katalah anak yang buatkan untuk ayah dia kerana ayah dia wasiat, maka anak tak boleh makan, semua tak boleh makan. Okey? Orang yang membuatkan itu tiada boleh makan. Orang yang hidup tu lah yang menerima wasiat tadi tu. Bagi dirinya atau orang yang di dalam tanggungannya tak boleh makan. Dia tak boleh makan, anak-anak dia semua tak boleh makan. Sebab dia yang wakil buat korban, dia tak boleh makan. Sedangkan sepatutnya yang tak boleh makan hanya orang yang korban ajalah, yang wasiat tadi. Tahu tak? Dengan orang yang wakil pun tak boleh. Tak boleh makan juga. Ya? Kerana di dalam hukum ada diluluskan seorang itu, tiada diluluskan seorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Dalam hukum fiqh tak boleh dua dalam satu masa. Dia memberi, dia menerima, tak boleh. Tak sah. Dia memberi, dia menerima, tidak sah. Jadi sekarang ni dia wakil. Dalam masa yang sama, dia menerima lagi korban tu. Tak boleh. Boleh tak nak kahwin, aku terima nikah tu, wakilkan kat orang? Boleh tak? Boleh? Aku terima nikah tu, wakilkan kat orang. Dia ada dekat Amerika. Kemudian dia nak kahwin, tapi tiba-tiba flight delay. Kawan dia flight okey. Kawan dia duduk Amerika juga. Kemudian flight delay, waktu yang flight delay tu, waktu sampai ke hari kahwin dia. Jadi dia pesan kat kawan dia, aku wakil kat engkau ni, terima nikah bagi pihak aku. Macam mana? Aku terima nikahnya, beritahulah. Aku terima nikahnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kahwin 2,000. Cukup lah? Cukup syarat lah? Tunai, macam tu kan? Tunai. Aku wakil kat engkau tu. Nanti dia pergi duduk depan Tok Kadi. Tok Kadinya, aku nikahkan di kau. Dia sebut nama kawan tu. Jangan kawan yang depan tu. Dia sebut kawan depan tu. Kawan tu pula cantik. Aku terima nikah. Balik-balik, harapkan pagar makan padi. Aku nikahkan di kau. Dia sebut di kau, sebut nama. Dengan mas kahwin. Dia hanjuk gitu. Aku terima nikahnya bagi pihak tu. Boleh? Bagi pihak ni disebut nama dengan mas kahwin, tunai, sah. Dia sah. Dia cuma wakil, boleh. Tapi kalau dia yang menikahkan, dia Tok Kadi, dia diwakilkan oleh bapa untuk menikahkan dan dia juga terima. Sebab ni cerita sama, tak boleh lah. Sebab dia menikahkan, dia terima. Aku nikahkan di kau dan aku terima. Tak boleh. Dia kena orang lain. Jadi katalah Tok Kadi tu kawan ni. Tok Kadi juga kawan ayah ni, bapak mentua. Bapak mentua kata, engkau Tok Kadi kan? Tok Kadi, jadi aku wakil kat engkau lah untuk nikahkan anak aku. Okey. Lepas tu kawan dia telefon. Aku dekat Amerika ni, aku wakil kat engkau lah untuk terima nikah. Tak boleh. Sebab dia yang macam tu juga jual beli. Ada orang wakil kan, aku wakilkan engkau untuk jual ni. Jual kereta ni. Nanti kau jual lah, aku wakilkan engkau je ni, kau jual kereta ni. Tiba kawan dia kata, aku nak belilah, aku wakilkan engkau untuk beli.
Tak boleh. Aku jual macam mana? Sebab dia lah dia menjual, dia orang yang sama lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu jadi tak boleh juga tak boleh makan. Walaupun dia tak nazar, yang nazar orang lain. Dia wakil, dia pun tak boleh makan sekali. Sebab dia jadi wakil untuk buat, untuk sembelih, untuk korban, dia juga terima. Tak boleh. Itu maksudnya. Alright, kita masuk akikah akan datang. Akikah akan datang, tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan salawatullah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.